Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Tuan Imam, tuan-tuan insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala pagi ini dapat kita bersama. Allah masih lagi panjangkan usia kita untuk berada di bulan Ramadan, ditambah lagi dengan keberadaan kita di 10 malam terakhir yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebut dalam surah Al-Qadr, ya, yaitu Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, yaitu kalau dikira 83 tahun ni tuan-tuan. Maknanya amalan kita kalau kita buat pada masa ini, ya, maknanya amalan kita itu jumlahnya 83 tahun lah maknanya. Kalau sedekah, sedekahlah 83 tahun. Kalau kita qiyam pada malam, ya, maka 83 tahun, ya. Sedangkan umur kita belum tentu 83 tahun, tetapi Allah dah bagi dah 83 tahun. Kalau dikira begitulah, ya. Namun begitu tuan-tuan minta Allah, ya. Kadang-kadang kita ni sebagai manusia, satu mungkin mengambil remeh, ya, mengambil remeh ataupun kita ambil mudah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kadang-kadang contohnya lah kalau kita, ya, kalau bulan Ramadan ni kelebihannya ada tarawih, contohlah tarawih lah kan. Tetapi bila tarawih ni kita lihat ada lagi, masih lagi, ya, yang kadang-kadang ambil remeh, ya, tinggalkan solat, ya, solat tarawih, walaupun kita kata, ya, pada kita ialah solat tarawih itu sunat. Kita ambil remeh, sunat je, tidak wajib. Tetapi tuan-tuan untuk Allah, saya nak berkongsi sedikit dengan cerita satu kisah, di mana kisah ini daripada Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, cerita Abu Hurairah ini cerita tentang Nabi satu ketika, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dufina hadisan, iaitu kubur, ya, telah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kubur itu baru saja jenazah dikebumikan dalamnya. Ya, Nabi kalau memang suka lalu, suka ziarah, ya, kubur, sebagai satu peringatan, ya. Dan lalu kadang-kadang Nabi tanya siapa punya, siapa kubur siapa dan sebagainya. Kadang-kadang Nabi bagi tazkirah, ya, kadang tazkirah atas kubur, ya. Kerana sebab itu kita kena disunatkan, kita kena digalakkan ziarah kubur supaya, ya, waktu itu kita ziarah itu dalam hati kita terasa ialah kubur, bukan kerana kita takut ada apa dan sebagainya, namun begitu, ya, dia memberi kesan kepada jiwa kita. Jadi ceritanya ialah, ya, ni cerita orang yang suka meremeh-remehkan lah, walaupun sesuatu yang sunat, ya. Di mana satu ketika, saya mencatatkan daripada Ibnu Mubarak ni, ya, Abu Hurairah menceritakan bahawa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lalu kubur, ya. Saya baca matan hadis ni, dia kata rakaatani, sabda Rasulullah, rakaatani khafifatani mimma tahqiruna wa tanfiluna yaziduhuma hadza fi amalihi habba ilaihi, ya, ahabba ilaih min dunyakum. Maknanya di sini tuan-tuan untuk Allah,
Ya. Nabi pun cerita, Nabi tahu kisah orang yang dalam kubur tu. Dia melalui perhabaran Allah lah, melalui malaikat ni, cerita orang dalam kubur ni apa kisah dia. Jadi dia cerita ni, dia di mana dalam suatu ketika itu Nabi cerita kepada Abu Hurairah, dia kata orang ini dia punya, kalau boleh tinggal 2 rakaat saja, rakaatan khafifatan yang boleh dapat membantu dia, menambahkan lagi amalannya dekat sana. Sebab amalan di sana ialah amalan-amalan kita kat dunia kan. Amalan yang di kubur tu ia bergantung pada amal kita. Tetapi Nabi kata kubur, orang yang dalam kubur ni dia sebenarnya dia rasa menyesal. Kerana apa? Ada 2 rakaat yang mudah saja yang boleh dapat menambahkan lagi timbangan dia untuk membebaskan ni. Jadi ini kita lihat tuan-tuan untuk Allah. Ya. Bayanglah kalau kita ini duduk dah dalam masjid, kemudian kita tinggalkan, ya, walaupun dikatakan sunat, itu saya kata tadi mengambil remeh kerana sunatnya hukumnya, tapi sebenarnya dia dapat memberikan satu nilai tambah nanti di kubur. Jadi kita maksudnya tidak boleh kita ambil remeh apa saja saranan-saranan Rasulullah SAW walaupun hukumnya sunat. Ya, jadi tuan-tuan dan Allah, itu sebagai satu mukadimah perkongsian. Apatah lagi kalau kita lihat di hujung-hujung Ramadan, awakhir Ramadan, asyara awakhir Ramadan, kita lihat masjid, masjid, surau dan sebagainya makin kosong. Kita lihat ini satu kesedihan. Adakah nanti tidak menyesal? Menyesal nanti waktu itu tidak berguna sama sekali. Penyesalan yang tidak ada guna sama sekali bila mana kita telah dimasukkan dalam kubur dan kita tak boleh buat amalan lagi. Tetapi amalan 2 rakaat itu dapat mendapat nilai tambah nanti, nilai tambah untuk kita menambahkan lagi timbangan kita. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan untuk Allah, pastikan diri kita supaya kita sentiasa tambah lagi dan lagi untuk melaksanakan solat-solat sunat yang dibuat. Apatah lagi tentang asyara akhir Ramadan ini. Nabi, kalau kita lihat Nabi minta kita 10 malam terakhir ini, iaitu i'tikaf. I'tikaf ini tuan-tuan untuk Allah, walaupun dia adalah sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Sunat dituntut, apatah lagi 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir, sunat yang dituntut. Kerana apa? Kerana ini adalah Nabi suruh dan Nabi buat sendiri. Nabi buat sendiri. Merujuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merujuk pada hadis Rasulullah sallam, saya merujuk kitab Riyadhus Shalihin dalam bab kitab Al-I'tikaf. Bab Fadlul I'tikaf, tentang kelebihan i'tikaf. Lebih-lebih 10 malam Ramadan ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashara al-awakhir min Ramadan. Di mana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Nampak mudah. Nampak mudah. Tapi nak melaksanakan adalah memerlukan kepada mujahadah. Nampak mudah iktikaf, tetapi ia memerlukan mujahadah, satu pengorbanan. Untuk kita beriktikaf. Sebab Rasulullah SAW, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashara al-awakhir min Ramadan. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang sahih daripada Al-Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Jadi tuan-tuan untuk Allah bersebut tentang iktikaf ini, sama-sama kita kongsikan apa yang dikatakan iktikaf ini. Apakah yang dikatakan iktikaf? Kita selalu
kalau kita lihat dalam sebelum kita cerita tentang maksud itu, perintah atau saranan supaya kita sentiasa banyak iktikaf, lebih-lebih 10 malam terakhir, merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, ya, berkaitan dengan bulan Ramadan juga. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan jangan kalian bermesra-mesraan dengan isteri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Maksud saya sini ialah hadis ayat ini ingat pada kita bahawa Nabi beriktikaf pada 10 malam terakhir. Itu di antara hadis Rasulullah SAW dengan dalil ataupun hujah yang menyatakan bahawa perlunya kita beriktikaf. Kita ada balance lagi. Malam ni malam 27, insya-Allah, mudah-mudahan kita salamun hiya hatta matla'il fajr, ya, sejahtera hingga terbitnya fajar. Terbitnya fajar, ya, malam ni malam 27. Kemudian ditambah pula dengan Saidul Ayyam, iaitu hari Jumaat, ya, maka sepatutnya kita tidak melepaskan peluang. Kerana apa? Nabi, para ulama juga telah menyatakan bahawa malam-malam ganjil. Sebab kita kena cerita, kita ada masa lagi, 27, 28, 29, ada lagi masa lagi untuk kita beriktikaf. Soal kita ini bila Lailatul Qadar, kita tak usah cerita. Yang penting kita apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW kita laksanakan, ya. Apakah hukum iktikaf tadi semuanya yang sebut dalam kalau sebut tentang iktikaf tadi? Bila kita cerita tentang iktikaf, maka kita akan pastikan apakah hukum iktikaf apa ini, ya. Imam Nawawi berkata lagi, sesiapa yang ingin mengikut petunjuk Nabi SAW dalam beriktikaf pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, makalah dia masuk ke dalam masjid sebelum terbenamnya matahari pada malam 21 Ramadan, dan dia keluar setelah terbenamnya matahari pada malam raya. Tu Imam Nawawi kata, masya-Allah. Kalau nak ni lah, maknanya masuk 21. Maksud ini secara umum lah, tuan-tuan. Takkanlah kita nak masuk 21 dalam masjid, lepas tu keluar malam raya. Ya, maksudnya begitu. Tengok Imam Nawawi menitik beratkan bahawa dia ceritanya kita tengok memang dari segi lafaznya, ya, 21 hingga 30 berapa hari itu duduk dalam masjid tu. Habis nak makan nak minum macam mana? Bukan, itu bukan kehendaknya. Kehendaknya ialah, ya, supaya kita apa, tuan-tuan, supaya kita mengambil berat tentang apa saranan Rasulullah SAW. Ya, ni dia. Ini, ya, sebab tu Nawawi kata sesiapa yang ingin mengikut petunjuk Nabi Muhammad SAW, ya, tu dia. Ya, yang lebih afdal ni adalah dia duduk pada malam raya dalam masjid. Itu kata Imam Nawawi lah, ya. Maknanya kita iktikaf ini, saya kata sunat, apatah lagi malam 10 malam terakhir adalah sunat yang dituntut. Makna sunat dituntut itu menunjukkan bahawa sesuatu yang ada di punya kehebatannya, ada suatu punya kelebihannya, ya. Sebab tu kita iktikaf, ya, iktikaf. Jadi bila cerita tentang iktikaf itu, ya, kita tengok apa yang dikatakan iktikaf. Apa yang dikatakan iktikaf, kalau kita seperti biasalah, kalau kita dengar tu iktikaf ialah duduk dekat masjid. Tenang saja, duduk masjid, duduk je secara mudah, duduk dalam masjid, ya, dengan niat iktikaf lah, ya. Kadang kita duduk dalam masjid niat lain pula. Duduk dekat masjid kita niat lain pula. Kita duduk dalam masjid iktikaf. Nawaitul iktikaf hadzal masjid lillahi taala. Ya, kerana niat itu adalah sebagai satu pentakkidan, satu penegasan. Ya, niat ini kadang-kadang ialah untuk membezakan antara suatu amalan itu menjadi ibadah atau tidak. Niat itu membezakan, ya. Maknanya kalau kita buat suatu ibadah, kalau niat bergantung pada niat. Kalau niatnya lillahi ta'ala, maka jadi ibadah. Kalau niatnya kerana yang lain, maka tidak dikatakan ibadah. Ini tuan-tuan, itu kelebihan, ya, kelebihan dia.
Apa saja, apa yang kita buat, yang harus bagi kita, makan dan minum niat lillahi ta'ala, maka dia akan jadi ibadah. Iktikaf, duduk dalam masjid, ya, kalau kita niat lillahi ta'ala, maka dia adalah dikatakan ibadah. Kalau kita niat kerana lain, maka dia tidak dikatakan ibadah. Ya, mana kita duduk dalam masjid. Apatah lagi 10 malam terakhir. Kemudian kita buat qiyam pula. Pula jelas qiyam. Ya, kadang-kadang kita qiyam pula sendiri. Sendiri kita malas, bukan malas, tak ada motivasi, tak ada perangsang. Sendiri ya. Sendiri sangap kan. Bulan puasa dah ngantuk sangap. Ya. Tidur pun tuan-tuan dapat iktikaf juga. Ya. Tapi kalau balon tidur, mula masuk masjid pukul 12 malam, pukul 1 malam, lepas tarawih sampai subuh tidur, dapat pahala juga. Tapi pahalanya lebih, maknanya pahala tidur lah. Tidur kat masjid. Pahala dapat tidur kat masjid lah. Kalau dibandingkan orang yang duduk kat masjid, tuan-tuan, dia melakukan solat-solat malam. Secara berjemaah. Boleh tak secara berjemaah ni? Boleh tak secara berjemaah? Tuan-tuan buat solat berjamaah Alhamdulillah kita solat berjamaah. Itu suatu perangsang bagi kita. Solat berjamaah, solat tahajudnya, solat tasbih lah. Solat tasbih ni tuan-tuan ya, kalau kita seorang-seorang pun ya haru juga. Kalau seorang-seorang haru juga. Nak sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu sebanyak 175 kali dalam 2 rakaat, ada 4 rakaat dah 300 kali. Kita pun ya mulut tersangap sana-sangap, lepas sudahlah 2 rakaat jadilah. Tetapi duduk bersama-sama rakan-rakan ya, dengan dipimpin, maka terpimpin, maka di situ kita dapat semangat. Jadi di situ tuan-tuan ya, sebab tu kita katakan bahawa ya antara ibadah itu ada kaitan dengan masyarakat, ada kaitan dengan kehidupan kita tuan-tuan untuk Allah. Ya. Saya merujuk kata Dr. Mustafa Al-Bugha, mendefinisikan iktikaf sebagai menetap dalam masjid yang dilakukan oleh individu tentu dengan berniat. Itu Mustafa Al-Bugha ni ya. Dr. Mustafa Al-Bugha dikata apa? Apa yang dikatakan iktikaf itu menetap dalam masjid yang dilakukan oleh individu tertentu dengan berniat. Itu saya kata dengan berniat. Mana niat lah. Niat itu lintasan hati lah. Lintasan hati. Itu menyatakan apa yang dikatakan iktikaf secara mudah. Sama kita juga tuan-tuan minta Allah. Kita duduk dekat masjid ini, duduk masuk dalam masjid, kemudian kita niat iktikaf. Niat iktikaf, maka itu dikatakan iktikaf. Maka kita akan dapat pahala iktikaf. Ini ceritalah ya tentang iktikaf. Kemudian maksud sudah, hukum sudah, kita tengok walaupun benda ni simple. Tu kata simple lah ini biasa je. Tu kata simple, kadang-kadang yang simple itu pada kita simple, tetapi bagi Allah berat tuan-tuan ya. Tu dia. Maka dia semua ibadah tu ada syarat dan rukun dia. Jadi iktikaf itu contoh tadi, kalau sembahyang dia ada syarat dan rukunnya. Iktikaf pun ada syarat dan rukunnya. Ada rukunnya. Rukun dia. Ya, rasa rukun ni tuan-tuan dah tahulah kot. Tapi kita ulang kaji baliklah. Ya, rukun dia tuan-tuan ada 4 rukun. Ya. 4 rukun lah. 4 rukun dia. Makna rukun ni kalau tak adalah. Tak jadi iktikaf lah. Ya. Rukun ni maksudnya kalau tak ada rukun, maka tak adalah iktikaf. Tak adalah ibadah. Rukun ni. Ya, maknanya kalau nak dikatakan rumah tu, dia mesti ada rukun dia. Rukunnya bertiang. Tapi biasalah yang biasalah. Jangan kata tak sekarang ni mana ada tiang, jangan macam tu. Asalnya mesti ada tiang. Kalau tak ada tiang maka tak kata rumah. Mungkin pondok ke apa dan sebagainya. Begitu juga dengan iktikaf. Di antaranya iktikaf ini ialah dia itu muktakif. 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 Maknanya apa muktakif? Orang yang beriktikaf. Kita lah. Rukunnya. Ya. Tu. Apa tuan-tuan? Orang yang apa? Yang dikatakan iktikaf itu mestilah orang yang iktikaf tu. Dan hendaklah iktikaf itu adalah seorang muslim. Memang seorang muslim.
Orang Muslim, seorang Islam berakal. Berakal tu biasalah Muslim berakal. Serta suci dari sebarang hadas besar seperti junub, haid dan juga nifas. Maknanya kita masuk, kita muktakif, orang yang beriktikaf, pastinya yang Muslim tidak Islam tu tak masalah lah. Berakal betul lah. Dan yang dikatakan nak dapat iktikaf itu pastinya suci daripada hadas besar, seperti apa tuan-tuan? Junub, hadas besar. Okey, habis hadas kecil macam mana? Adakah dikatakan iktikaf? Ya, dia masih dikira iktikaf. Kerana iktikaf itu tidak memerlukan kepada syaratnya ialah mengambil wuduk, tak perlu. Tak perlu. Pasal apa? Ini dikatakan suci daripada hadas besar kerana orang hadas besar ini, orang haid ini memang mamnu' ataupun dilarang untuk berada di dalam masjid. Hadas besar lah. Orang dalam haid dan sebagainya. Itu perbincangan lah tuan-tuan. Maknanya kalau kita contohnya tadi kita ada wuduk, kemudian kita pula batal pula wuduk dengan buang angin dan sebagainya, maka kita duduk juga, niat kita pun tetap dikira iktikaf. Itu benda yang mudah. Kadang-kadang kita orang salah faham, bila kita duduk majlis ilmu kerana nak dapat iktikaf, dia terbatal pula. Nak ke mana tu? Ambil wuduk. Wah, ada je macam tu lah. Ambil wuduk. Nak apa? Kerana dia tak faham bahawa iktikaf itu tidak memerlukan pada wuduk. Yang penting dia suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini biasa tuan-tuan. Jadi bila makna di situ dikira iktikaf, tidak sah juga iktikaf seorang yang berada di dalam kekotoran. Itulah maknanya secara mafhumnya ialah orang yang duduk dalam masjid tetapi dia ada kekotoran seperti junub, haid ataupun nifas, maka tidak dikira sebagai iktikaf. Ini kita cerita bab iktikaf, pasal kita iktikaf je dulu. Itu rukun yang pertama secara mudah. Yang kedua pastinya ialah masjid lah. Masjid. Kita masuk masjid, kita kena apa tuan-tuan? Kena apa? Sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Tetapi bila bertembung dengan majlis ilmu, maka kita kena dulukan majlis ilmu dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini kadang-kadang benda yang mudah, namun begitu kita lihat kadang-kadang jumpa hadis itu Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang masuk masjid, maka janganlah kamu duduk selagi mana kamu tidak sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi dia faham tentang itu saja. Bila dia masuk tengah majlis ilmu, dia pun sembahyang 2 rakaat. Di situ dia faham tentang hadis tu. Tetapi keperluan yang lain tu ada. Keperluan yang lain, keutamaan ialah siapa yang duduk majlis ilmu, ialah seperti duduk di mana? Di taman-taman syurga. Nabi juga pernah berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila ada orang zikir dan majlis ilmu, Nabi akan duduk dalam majlis ilmu. Ini kita kena faham, supaya kadang-kadang orang memahami hadis itu dari satu sudut saja. Satu sudut saja. Masjid. Apabila iktikaf tidak dilakukan dalam masjid, maka ianya tidak sah kerana telah meninggalkan satu rukun. Maknanya kalau tak dalam masjid, contoh di beranda sana luar, beranda okey lagi masjid. Maknanya selagi mana masjid, kalau dekat mana tu, dekat dekat ke kaki sebelah sana lah, luar-luar tu, maka tak kena masjid lah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita hari Jumaat tu kan tuan, hari Jumaat tu khutbah, ramai bersidai kat mana? Dekat parking motor, tak tahu lah kat ni kampung lah, tempat lain, tempat sini tak tahu, Allah alam. Parking motor. Sebab tu itu peranan khatib tuan-tuan, peranan khatib. Khatib ni kena ingatkan balik. Kena ingat balik khatib. Khatib akan beritahu tengah baca khutbah tu, tengok ada di antara jemaah yang duduk kat luar, maka dipesan, wahai jemaah semua, sila masuk ke dalam masjid.
Kerana apa? Bila berada dalam masjid, dia akan dapat beberapa kelebihan. Di antaranya iktikaf. Tu kena ingat tu. Kena khatib ni. Kalau di sana ada khatib ni, peranan masjid ni, memang peranan khatib. Tengok saja. Ya, masing-masing tidur je. Apa pasal tidur semua ni? Boleh tak boleh macam tu? Boleh? Boleh tak? Boleh lah. Khatib. Boleh. Pasal orang semua tidur ni. Tu dia. Khusyuk semua. Nanti ada yang jawab khusyuk semua ni. Tu khusyuk. Jadi dia tak dapat apa tuan-tuan? Tak dapat iktikaf. Kerana tidak berada dalam masjid. Tu dia. Okey. Ini kata dia. Adalah sah untuk iktikaf di dalam setiap masjid. Manakala masjid jami' yang didirikan padanya solat Jumaat itu adalah lebih utama dan afdal. Ini dia. Masjid yang didirikan, apa dia tuan-tuan? Didirikan solat Jumaat adalah lebih afdal. Maknanya surau boleh tak? Boleh lah. Boleh lah. Surau. Apatah lagi surau Jumaat tak? Surau Jumaat okey lah tu. Maknanya tempat orang sembahyang lah. Maknanya surau pun kita boleh buat tahiyatul masjid. Kalau melihat daripada penjelasan ini, iaitu afdalnya ialah di mana tempat beradanya dilakukan solat Jumaat. Itu dia. Okey, itu dia. Ya, sebab dari segi masjid dan surau ni tuan-tuan, kadang-kadang kita ni ialah istilah lah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi negara Arab, ada surau tak? Dia ada, kalau tempat kecil itu musalla lah. Dia tu dia musalla. Tempat contohnya dia tempat-tempat contohnya tempat membeli belah kan. Dia ada musalla. Tapi tempat-tempat lain tidak kata surau, masjid dan sebagainya. Itu segi istilah tuan-tuan. Ya, kadang-kadang duk kita gaduh pasal nak iktikaf. Boleh tak iktikaf? Boleh. Tak boleh, tak boleh. Boleh tak boleh. Duk gaduh kat situ je. Ya. Jadi itu dia segi istilah. Tuan-tuan kalau pergi ke negara Arab, mana ada surau? Ya, semua masjid. Kecil pun masjid. Contohnya kalau kita tuan-tuan pergi dekat Mekah tu, Masjid Jin. Masjid Jin tu besar kecil. Lah, tak ada entah. Masjid juga. Ni tuan-tuan. Kalau kita pergi ke Taif, Masjid Siku. Masjid juga dikira masjid semua. Kira masjid je. Tak adalah surau dan sebagainya. Cuma di situasi kat Malaysia ni, dari segi istilah. Jadi, secara kesimpulannya bahawa kita juga boleh iktikaf di surau. Dikira surau juga, masjid juga surau. Ya, kerana apa? Saya ulang sekali. Perlu dijelaskan di sini bahawa pengistilahan surau di negara kita yang mana tidak dilakukan pada solat Jumaat, akan tapi dirikan solat berjamaah selama 5 waktu, maka hukumnya adalah hukum masjid. Maknanya dilakukan solat 5 waktu, maka hukumnya adalah hukum masjid. Apa hukum masjid maksud di sini tuan? Hukum masjid, 1, kita dapat iktikaf. 2, kita masuk tahiyatul masjid. 3, segala yang dilarang dalam masjid sama juga dengan apa yang dilarang di surau. Itu kita kena faham betul-betul. Maknanya kita faham. Jangan kita gaduh. 1, nak tahiyatul masjid tak? Ya. Tanya tak boleh macam. Tahiyatul masjid lah, sembahyang aja. Ni maknanya secara kesimpulan bahawa di mana tempat ataupun bangunan yang dilakukan solat 5 waktu, hukumnya adalah hukum masjid. Dan boleh kita beriktikaf di dalamnya. Surau kecil lah, yang masjid besar-besar lah, boleh sedap sikit lah. Masjid ni, surau ni kadang-kadang dia kecil tu. Kadang kecil tu kita tak semangat tak? Nak sembahyang tak semangat. Pasal apa? Dia kalau boleh luas. Macam luas macam masjid bandar tu, luas tu. Berangin tu, sedap sikit tak? Masjidil Haram ke besar, luas tu kan, berangin je. Duduk tepi tingkap dia pun berangin tuan-tuan. Waktu berangin lah. Ni tuan-tuan. Jadi secara kesimpulannya makna tak ada perbincangan berkaitan dengan surau atau masjid. Surau masjid untuk iktikaf tak? Dia adalah juga boleh iktikaf dan dia layak juga tahiyatul masjid.
Okey. Itu rukun yang kedua, cara mudah. Ni cerita sebab cerita iktikaf saya jelaskanlah, pendetailkan iktikaf ini. Ya. Surah An-Ni'ar dikira musalla lah tu. Sebab dia bukan yang tetap. Sesuatu yang tetap. Sesuatu yang tetap ialah macam kita ada bangunan je. Bangunan yang memang didirikan. Memang ada jamaah di situ. Sana dia tak kira. Soal jamaah tak jamaah dia tak ditentukan. Kerana kita jamaah di situ, kerana kita ada kesedaran kita. Kita datang, kita salat, tengok orang, kita ikut berjamaah. Kan? Tetapi kat sini, kat surau, bangunan yang dia dah tetapkan, bahawa kita kena solat berjamaah. Memang ditentukan jamaah. Jangan kita surau pula kita seorang sendiri, sana sendiri sana sendiri. Kerajaan Ar-Ni'ar dia tak ikut kesedaran kita. Aku nak solat berjamaah, aku ikut lawang tu. Tak nak sendiri. Tu dia. Jadi tidak khusus. Jadi di sini tidak dikira untuk mendapatkan iktikaf. Kalau iktikaf kat R&R tak boleh tidur lah kat situ kan. Tu. Ya? Gerai? Gerai-gerai iktikaf. Ya, mana masih tidak dikira sebagai iktikaf. Kerana apa? Dia bukan sesuatu yang khusus untuk dia diadakan solat berjamaah. Bukan khusus. Itu dia hujah dia. Itu dia. Ya, itu dia. Itu rukun yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Kita detailkanlah supaya kita lebih seronok gitu. Untuk kita beramal. Yang ketiga, niat. Ya. Kerana niat iktikaf itu. Kerana niat itu saya kata tadi bahawa sesuatu ibadah akan jadi ibadah kalau ada niat maka dia dikira ibadah. Tetapi kalau dia saja-saja je. Saja-saja. Contoh dia bersiar-siar. Contoh bersiar-siar tu. Saya saja je. Ya, maka tak dapat ibadah. Tetapi kalau bersiar-siar kerana Allah SWT, siar-siar nak tenangkan fikiran, ya, maka itu dikira ibadah. Itu bab niat lah, bab niat. Sesuatu yang harus bagi kita, makan, minum, ya, apa saja yang harus bagi kita, kalau kita niat lillahi ta'ala, maka dapat ibadah. Begitu juga, ya, iktikaf ini dia menjadi satu rukun. Niat ada rukunnya. Maknanya niat salah satu rukun dia. Kenapa? Kita berhujah, berdalil bahawa sesuatu amalan itu mesti ada niat. Innamal a'malu bin niat. Sesuatu amalan itu perlu dengan niat. Ya, tu lagi. Sebab tu dikatakan, saya quotekan kata-kata dalam pandangan ini, dikata, di antara fungsi niat sebagaimana yang disebutkan oleh para fuqaha adalah membezakan di antara adat dan juga ibadah. Dia kata, ya, niat itu tujuan fuqaha kata membezakan antara adat dan juga ibadah. Maksudnya tadi tuan-tuan, kita ni contoh makan tu adat lah. Keperluan lah, adat lah. Ya, makan, ya, itu adat. Tetapi kalau disertakan lillahi ta'ala, maka dia akan jadi ibadah. Apa saja. Masya Allah. Untungnya orang Islam duduk dalam masjid lillahi ta'ala, dapat ibadah, dikira ibadah. Dan ibadah itu akan Allah bagi ganjaran. Bukan kosong-kosong. Dibagikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, okey. Saya masuk balik dalam perbincangan ini. Hendaklah seorang itu berniat semasa hendak memerlukan iktikaf. Maknanya seorang itu hendaklah berniat semasa hendak memerlukan iktikaf, bahawa dirinya mahu menetap dalam masjid untuk tempoh yang tertentu bagi tujuan beribadah. Ini saya quote kata. Okey, jadi ini maknanya kita ada niat lah, niat. Rugilah kalau kita masuk saja itu, kita masuk masjid, duduk sini tak ada niat. Itu dia. Itu rukun yang ketiga. Manakah rukun yang keempat? Yang keempat. Iaitu menetap di dalam masjid. Menetap dalam masjid. Maknanya menetap masjid. Tidak sah iktikaf melainkan seorang itu beriktikaf dalam masjid dalam kadar tempoh yang dinamakan sebagai menetap mengikut uruf. Apa maksudnya di sini? Ialah tidak sah iktikaf selain seorang itu beriktikaf dalam masjid. Maknanya uruf ini kebiasaan.
Uruf ini kebiasaan. Maknanya kalau orang Malaysia iktikaf tu masuk ke masjid niat iktikaf lah, itu uruf. Maknanya kalau sekadar dia lalu je, nak buang air, lalu je. Adakah dikira iktikaf? Tidak dikira iktikaf lah, kerana dia lalu je, tidak dikira iktikaf. Ya, maknanya kebiasaan bagi kita bersebut iktikaf, kita apa? Duduk dalam masjid, betul tak? Kalau lalu je, tak lalu lah. Tapi mungkin ada orang kata lalu pun negara lain. Uruf ni tuan-tuan, ialah kebiasaan. Kalau dalam hukum fiqh dia ada uruf. Uruf maknanya kebiasaan yang boleh terimalah, boleh jadikan hujah. Ya, maknanya kebiasaan. Ya, okey. Baik. Ditambah lagi, hendaklah kadar tempohnya melebihi kadar tamakninah di dalam rukuk. Dan seumpamanya. Tamakninah macam mana? Sekadar kalau rukuk subhanallah. Itu dah kira. Ini satu benda. Ya, makna rugilah kalau kita masuk saja je walaupun sekejap, ya, walaupun tengok jam. Walaupun tengok jam sekejap, nak tengok jam. Nak masuk belum? Tengok jam ya. Ni kita masuk tengok jam. Jam pukul berapa jam ni nak buka ni? Dekat rumah jam tak ada, dia datang masjid contoh gitu. Maka dia masuk je, ya, kadar tamakninah. Itu pun dikira apa tuan-tuan? Dikira layak untuk apa? Untuk dikira iktikaf. Okey. Baik, tidak cukup sekadar melalui bahagian dalam masjid tanpa menetap di dalamnya. Itu dia. Itu saya kata tadi, tak menetap. Lalu je, ya. Tidak cukup sekadar melalui bahagian dalam masjid tanpa menetap dalamnya, seperti seorang itu masuk melalui suatu pintu dan keluar pintu yang lain. Ya, masuk sana, keluar sana. Menetap ni duduklah kejap. Ya. Tu dia. Ni kita kongsi. Menurut Imam Nawawi, di sisi Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan mustahab sunat untuk iktikaf sehari suntuk untuk keluar daripada khilaf. Ini kalau ni dah. Maknanya dia kalau dia kata nak keluar dari khilaf, duk gaduh, lalu ke iktikaf ke tidak ke, duduk iktikaf tak apa. Imam Nawawi kata kalau gitu, nak dikata iktikaf itu duduk satu hari suntuk. Tu dikata iktikaf. Tu dia kata nak lari daripada khilaf lah. Ya, kadang ulama ni kadang dia nak lari khilaf. Ulama kata, lalu pun iktikaf. Seorang kata, tak, dia ada hujah masing-masing. Tapi Imam Nawawi dia kata kalau gitu, nak ada iktikaf sehari suntuk duduk. Tu dia. Saya suntuk tu. Ya. Ya, sehari suntuk untuk keluar daripada khilaf. Manakala Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak menggunakan iktikaf kurang daripada sehari. Maknanya Imam siapa? Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak menggunakan iktikaf kurang daripada sehari. Bayanglah, kurang sehari. Itu dia. Tapi ini pandangan dia yang merujuk pada Rawdah At-Talibin An-Nawawi, ya. Tu maknanya tidak salah lah tuan-tuan, benda-benda macam tu, ya. Apa pun kesimpulannya adalah mana-mana yang kita sebut pada awal itu dikira iktikaf berdasarkan uruf semasa kita. Ya, okey. Baik, itu saya detail ini bersifat ni lah, saya detailkan juga. Ya, okey. Baik, apa yang perlu ada bagi orang-orang yang iktikaf ni? Dia tadi sebut, Imam Nawawi kata, saya sebutlah memakai minyak wangi, minyak wangi, itulah biasalah, bercantik-cantik dalam berpakaian, ya sama juga kita ni, khuzu zinatakum inda kulli masjid, hendaklah kamu mengambil pakaian-pakaian yang cantik untuk datang ke masjid. Ya, ini pakai t-shirt belang-belang apa, ada dulu Iron Maiden duk depan kita duk kira dia kemudian gambar-gambar macam mana, bukan nak tengok gambar ni gambar apa ni, makmum belakang tu pelik, imam pula pakai baju kan, mana kena tu. Makan dalam masjid yang lebih utama adalah makan di antara safrah, kain lapik. Kalau kita nak makan,
Kena buat safrah lah. Makan pun dikira iktikaf ke? Iktikaf lah. Leh taklah makan. Ya. Ini kena safrah lah. Boleh untuk berbekam dalam masjid pun boleh. Dengan syarat selamat dari sebarang percikan boleh mengotorkan masjid. Boleh. Kalau kita orang iktikaf, boleh kita buat bekam kat situ. Orang iktikaf, boleh makan kat situ. Ya. Boleh untuk orang yang beriktikaf mengahwinkan orang lain. Orang tengah iktikaf itu, dia juru nikah. Nikah boleh. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Ya. Kemudian bersungguh-sungguh dalam baca Al-Quran dan mengulang kaji ilmu. Ini di antara yang dibolehkanlah kalau kita beriktikaf. Ini di antara pendetilan tentang iktikaf. Apatah lagi tuan-tuan hujung-hujung bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Maknanya Rasulullah beriktikaf pada 10 malam yang terakhir. Dalam hadis yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala summa takafa azwajuhu min ba'di. Tengok di sini tuan, muttafaqun alaih Bukhari. Adapun Rasulullah SAW beriktikaf 10 malam terakhir hatta tawaffahu Allah. Hatta tawaffahu Allah, hingga wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa tuan-tuan kita boleh dapat? Maknanya menunjukkan Rasulullah nak bagi tahu pada umatnya bahawa benda ni, amalan yang perlu diambil perhatian untuk kita. Tapi kalau di mana di India tu kan, kalau tuan-tuan saya tak pernah lagi kawan-kawan cerita kan, siap bawa kelambu. Itu dia budaya dia. Jangan kita bawa kelambu buat kita ni. Nak iktikaf bawa kelambu. Itu budaya dia kan. Dekat ni dia iktikaf sampai bawa kelambu dan sebagainya. Itu budaya dia. Tapi kita tengok kita. Jangan kita buat budaya orang lain buat masuk sini. Dekat India dia memang gitu. Dia iktikaf 10 malam terakhir tu dia tak keluar-keluar kan. Sebab kalau dia Abu Hanifah dia kata kan saya sebut tadi iktikaf, dikira iktikaf lebih daripada satu. Barulah iktikaf. Duduk dalam masjid. Bayanglah tuan-tuan. Duduk. Tu yang bawa kelambu. Tu. Tapi kita tak boleh lah. Kita tak sesuai dengan kita. Sebab tu pentingnya kita mempelajari sesuatu ilmu tu. Kadang-kadang kita dapat tempat situ, kita bawa balik. Sebenarnya itu satu benda tak kena tuan-tuan. Baik. Tawaffahullahu ta'ala. Summa takafa azwajuhu min ba'di. Sampai wafat Rasulullah SAW. Kemudian diikuti iktikaf itu oleh azwajuhu. Apa azwajuhu? Iaitu isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di situ menunjukkan bahawa pentingnya kita mengambil perhatian supaya kita dapat iktikaf. Ada baki lagi 2-3 hari lagi untuk kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita mendapat sesuatu yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Malam-malam Lailatul Qadar. Ini di antara saranan perintah Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang minta Allah, syukur pada Allah SWT. Saya ingatkan balik daripada diri saya dan tuan-tuan, kita jangan memandang remeh sesuatu perintah Allah dan Rasulnya, walau ia berbentuk sunat. Kerana kita lihat tadi peristiwa di mana Nabi menceritakan bahawa penghuni kubur tersebut dia menyesal kerana apa? Kerana dia tidak membuat 2 rakaat yang mudah. Rakaat yang mudah. 2 rakaat aja. Soal kalau kita bulan Ramadan tu tarawih 2 rakaat. Tambahlah 20 rakaat ke dan sebagainya tuan-tuan. Kerana apa? Dia menyesal kerana 2 rakaat itulah penyebab untuk dia punya apa tuan-tuan? Dia punya timbangan itu lebih di situ tuan-tuan. Jadi di waktu itu tidak ada penyesalan
Tak ada gunanya penyesalan. Jadi tuan-tuan ya, itu sekadar yang boleh saya sampaikan untuk pagi ni lah. Sekadar celoteh pagi, mudah-mudahan ya menjadi satu ingatan pada kita ya. Bulan Ramadan ini kita banyakkan doa pada Allah SWT ya, kerana bulan Ramadan ini sesuai wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ya. Wa iza sa'alaka ibadi wahai Muhammad, abdi tanya tentangku ya, fa inni qarib, aku ni hampir pada hamba para hamba, yang maknanya hampir, selalu hampir. Mana kita kena banyakkan doa, kena hampir ya, hampir. Uji budak watada izadaan, aku akan makbulkan apa saja yang diminta, apa yang dihajati ya, dihajati. Jadi kita jangan malas-malas nak doa dah. Doa ya, jangan malas-malas nak doa, kita banyakkan doa ya. Tetapi dengan syarat falyastajibu li, maka hendaklah sambutlah apa yang aku suruh. Kalau nak makbul doa aku, hendaklah kamu sambutlah apa yang aku suruh. Suruh sembahyang, suruh contoh gitulah ya. Tinggalkan yang haram, tinggal yang haram. Itulah falyastajibu. Wal yu'minu bi, dan beriman padaku dengan sebenar-benar iman. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Jadi ini satu benda yang memerlukan kepada mujahadah, pengorbanan pada diri kita, insya-Allah tuan-tuan. Saya kira bukan terlalu awal ya. Selamat hari raya lah. Maaf zahir batin lah, insya-Allah. Segala kekurangan, segala kesilapan, kekhilafan, terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf lah. Mudah-mudahan amalan kita diterima Allah SWT. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maknanya apa tuan-tuan? Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan sama-sama berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu harapan kita ya tuan-tuan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا من يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا بوجهك الكريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء والشرور الغواء وصولة الظالمين واحفظنا من اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق العظيم والله أعلم. الله